Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari ke-13 dalam bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang juzuk ke-13. Pada sebelum ini kita berbicara tentang juzuk yang ke-12, iaitu juzuk yang berkaitan dengan surah Hud dan juga surah Yusuf. Hari ini kita akan berbicara pada juzuk ke-13 berkenaan dengan surah Yusuf ayat ke-53 hingga 111, surah Ar-Ra'd ayat 1 hingga 43 dan juga surah Ibrahim ayat 1 hingga 52. Tuan-tuan, saya nak menjelaskan sedikit tentang sambungan daripada perbincangan pada juzuk ke-12. Kita berbicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf ini disebutkan sebagai sebaik-baik kisah. Kenapa ia dikatakan sebaik-baik kisah? Jika diamati watak-watak yang terdapat di dalam surah Yusuf ini, pengakhirannya merupakan pengakhiran yang baik. Kita tengok bagaimana Nabi Yusuf bermula dengan cabaran, bermula dengan ujian Allah SWT, dan akhirnya menjadi seorang yang dikenali, seorang yang mempunyai kuasa dan juga kedudukan. Begitu juga dengan saudara-saudaranya, di mana pada suatu ketika mereka terpedaya dengan iblis dan akhirnya mereka kembali kepada Allah SWT. Begitu juga dengan isteri Al-Aziz. Begitu juga dengan raja. Jadi watak-watak yang disebutkan dalam surah Yusuf ini akhirnya menunjukkan pengakhiran yang baik. Jadi sebab itulah dinamakan surah Yusuf ini sebagai Ahsan al-Qasas, kisah yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah ini jika kita memerlukan, kita patah balik sedikit, ia bermula dengan mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ketika Nabi Yusuf bermimpi, lalu dia menceritakan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub kata jangan ceritakan kepada orang lain. Dan di pengakhiran juga diceritakan tentang kisah mimpi ini, antara perkaitan kita sebutkan sebagai lataif, tentang kehalusan cerita ataupun ayat-ayat yang dijelmakan di dalam surah Yusuf ini. Tuan-tuan, surah Yusuf ini turun ketika mana Nabi SAW berhadapan dengan ujian yang sangat getir ketika mana berada di Mekah. Baginda SAW diuji dengan tekanan yang dibuat oleh masyarakat Quraisy pada ketika itu. Dan ini kita dapat melihat bagaimana kedengkian kaum Quraisy kepada Nabi SAW juga. Jadi kisah Nabi Yusuf juga turut mempunyai kaitannya dengan perjalanan kisah Nabi SAW, di mana saudara-saudara Yusuf juga dengki kepada Nabi Yusuf, seperti mana kedengkian kaum Quraisy yang tidak ingin melihat Nabi SAW berada di saf yang hadapan memimpin masyarakat Quraisy pada ketika itu. Begitu juga Nabi SAW diusir daripada kota Makkah, lalu baginda menuju ke Madinah. Seperti mana Nabi Yusuf juga diusir, dibuang daripada perjalanan kehidupannya di rumah bersama dengan ayahanda baginda. Baginda terpaksa pergi ke tempat lain, terpaksa mengikut kabilah-kabilah ataupun orang yang mengambil baginda untuk dibawa ke tempat yang lain. Jadi pada surah Yusuf juga, jika kita melihat bahawa Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan wanita dan juga kekuasaan. Kita patah balik kepada kisah asal sirah Nabi SAW, di mana Nabi Muhammad SAW juga diuji, di mana masyarakat Quraisy ataupun pemimpin Quraisy yang pada ketika itu menawarkan wanita dan juga kedudukan kepada Nabi SAW supaya meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang. Jadi ada perkaitan yang sangat jelas di antara surah Yusuf dan juga perjalanan kisah Nabi SAW. Sebab itulah kisah Yusuf ini merupakan satu kisah motivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila mana kita dilanda musibah,
bila mana kita dilanda ujian, datang kepada kita ujian sangat getih, sangat berat, bacalah surah Yusuf. Moga-moga dengan kita membaca dan juga menghayati perjalanan kisah baginda Nabi Yusuf ini, ia akan berikan kekuatan kepada kita, sebab surah ini berbicara tentang sabar dan juga takwa dan juga iman kepada Allah SWT. Jadi harapannya bila kita membaca surah ini, kita akan mendapat kekuatan supaya hari-hari yang dilalui itu dipenuhi dengan keimanan dan juga takwa kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada surah Yusuf kita melihat perjalanan selepas itu. Pada awalnya Nabi SAW diuji. Selepas itu diceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Kita melihat bagaimana Imra'ah Al-Aziz yang akhirnya mengakui kesalahannya, dan selepas itu Nabi Yusuf AS dilantik sebagai Menteri Kewangan. Begitu juga dengan pertemuan pertama Nabi Yusuf dan juga saudara-saudari yang telah lama terpisah. Jadi bayangkan adik-beradik kita yang lama terpisah dengan kita, kemudian kita jumpa umpama jejak kasih yang pasti merupakan satu pengalaman yang sangat indah. Ini berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Dan surah Yusuf juga di fasa yang kedua ini, babak-babak yang terakhir ini, menceritakan tentang rumusan daripada Allah SWT tentang sabar dan juga kisah motivasi yang sebenarnya diceritakan, diberikan kepada Rasulullah SAW. Sebab itulah kisah ini dinamakan sebagai kisah yang terbaik. Allah Ta'ala menyebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dan di penghujungnya Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Jadi kisah-kisah ini merupakan sebagai ibrah, pengajaran bagi mereka ataupun yang dinamakan sebagai ulul albab. Ulul albab datang, perkataan albab datang daripada perkataan lub. Lub ini maksudnya hati. Jadi orang-orang yang nak jadi golongan yang dikatakan sebagai ulul albab ni perlu menjadi orang yang cerdik datang daripada hati, kemudian memberikan panduan kepada akal kita untuk membuat keputusan. Antara pengajaran penting yang boleh kita dapat daripada surah Yusuf, yang pertamanya adalah dari sudut kesabaran. Kita lihat bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam terpaksa berpisah dengan anak yang tercinta, anak yang kita sayang, anak yang kita belai, anak yang kita manja, tiba-tiba terpisah dengan kita. Cuba bayangkan bagaimana kesabaran yang digarap oleh Nabi Yaqub alaihissalam apabila terpisah dengan Nabi Yusuf. Yang keduanya, Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita ada adik-beradik kita ini membuang kita sebagai saudara. Bayangkan bagaimana untuk melalui kehidupan kita. Jadi Nabi Yusuf menjelaskan atau memberikan gambaran kepada kita bagaimana baginda bersabar dengan keadaan ini. Yang seterusnya, Nabi Yusuf juga berhadapan dengan fitnah isteri Al-Aziz, godaan daripada kaum wanita, bagaimana untuk berhadapan dengan, bukan satu perkara yang mudah untuk kita hadapi. Jadi Nabi Yusuf berhadapan dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, dan yang pentingnya iaitu bersabar. Yang seterusnya, Nabi Yusuf juga dihumbankan ke dalam penjara. Tuan-tuan, masuk ke dalam penjara ini bukan satu perkara yang seronok. Masuk ke dalam penjara menyebabkan kita tidak ada kebebasan untuk berjalan, untuk memandang alam dan sebagainya. Jadi Nabi Yusuf berada di dalam penjara, walaupun baginda sendiri yang meminta untuk masuk ke dalam penjara. Jadi keadaan dalam penjara juga memerlukan kesabaran apabila berada di dalamnya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kesabaran ini merupakan satu ramuan yang wajib untuk kita garapkan apabila kita berhadapan dengan ujian takdir. Kerana sabar ini merupakan senjata yang sangat ampuh bagi orang yang beriman dalam menjalani kehidupan seharian. Sebab itulah beza iman manusia apabila mereka berhadapan dengan ujian adalah dari sudut sabar. Ada orang yang mampu berhadapan dengan ujian dengan kesabaran, tetapi ada juga yang tergelincir dan jatuh di tengah jalan. Selain daripada itu, kita perlu jelas bahawa kita ini tidak mampu untuk mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah mengubah cara kita melihat takdir. Ada orang melihat takdir sebagai satu bentuk kezaliman, tapi ini adalah pilihan. Jadi untuk menjadikan hidup kita lebih bahagia, maka adalah baik untuk kita
memandang takdir itu sebagai satu yang positif. Jadi ini akan memberikan kebahagiaan kepada kita, akan memberikan ketenangan agar kita tidak mudah rebah apabila berhadapan dengan ujian. Berapa banyak kejadian yang pada awalnya kita sangkakan adalah musibah sebagai satu bentuk kezaliman, namun kemudian harinya kita sedar bahawa kejadian itu sebenarnya mengubah cara kita memandang kehidupan. Dan ada juga pada ketikanya ia menonjolkan bakat kita apabila berhadapan dengan ujian. Mungkin apabila tidak ditekan, kita tidak menonjolkan bakat yang kita ada, kita tidak menonjolkan kemampuan yang kita ada. Jadi ujian akan menekan kita dan akhirnya akan menjelmakan kebolehan yang kita ada. Ini merupakan satu kebaikan yang perlu kita melihat dari sudut pandang yang positif. Dan kemudian apa yang lebih penting adalah setiap ujian itu adalah nikmat. Ini kita kena saya sebutkan tadi, mengubah cara kita melihat takdir. Ujian itu adalah nikmat, dan setiap derita itu adalah harapan, dan setiap luka akan berubah menjadi keceriaan. Itulah kehidupan orang-orang yang bahagia, yang tidak melihat ujian sebagai kezaliman, yang tidak melihat derita sebagai kemusnahan, dan yang tidak melihat luka itu sebagai kesengsaraan. Jadi jadilah orang yang bahagia melihat penderitaan itu sebagai bentuk bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita masuk pula kepada surah Ar-Ra'd ayat 1 hingga 43, di mana Ar-Ra'd itu merupakan satu surah yang berbicara tentang bagaimana kita melihat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Ra'd bermaksud guruh. Acap kali kita berbicara tentang Ar-Ra'd ini, apa yang terlintas di kepala kita, guruh ini dipandang dari sudut yang menakutkan, yang menggerikan. Bila mana berlakunya guruh, kita takut, kita masuk ke dalam bilik. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, guruh ini kita boleh lihat dalam dua keadaan. Yang pertama, yang seperti yang saya sebutkan tadi, guruh boleh menyebabkan orang rasa takut, tapi sedar ataupun tidak, bila kedengaran guruh di langit, sebenarnya ia petanda hujan akan turun. Jadi guruh sebenarnya, walaupun ia berdentum di luar sana, sebenarnya ia membawa kebaikan, iaitu hujan yang turun kepada kita. Dan khususnya kepada para petani, sangat menyukai apabila hujan turun menyirami tanaman-tanaman mereka. Jadi walaupun kita dengar guruh itu suara yang berdentum di luar, tapi hakikatnya guruh-guruh ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini bermula dengan cerita tentang kebanyakan orang yang tidak beriman, dan diakhiri juga dengan cerita tentang orang-orang kafir. Tuan-tuan, kita melihat ayat yang pertama, Allah Ta'ala menjelaskan Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab, walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq, walakinna aktharan nasi la yu'minun. Allah Ta'ala menyebutkan kebanyakan manusia tidak beriman. Dan di penghujung surah ini juga Allah Ta'ala menyebutkan wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala, perkataan kafir. Jadi surah ini bermula tentang cerita orang yang tidak beriman, dan diakhiri juga dengan cerita orang yang tidak beriman, iaitu orang-orang yang kafir. Tema surah ini merupakan kekuatan kebenaran. Bagaimana kebenaran itu merupakan satu benda yang kuat, walaupun pada hakikatnya di luar sana orang melihat kebenaran itu kadang-kadang sesuatu yang sangat sukar, yang menyebabkan kita menjadi lemah. Sebenarnya kebenaran memberikan kekuatan kepada kita. Ia menjelaskan bahawa kebenaran itu adalah kuat dan jelas, walaupun ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Namun manusia apabila melihat kebenaran dengan mata hati, ia akan mendapat satu kekuatan, satu power kepada dirinya untuk meneruskan kehidupan. Manakala kebatilan itu merupakan satu yang lemah, walaupun pada pandangan mata kasarnya dilihat sebagai sesuatu yang betul, sebagai sesuatu yang kuat. Jadi kadang-kadang
kehidupan dunia ini menipu. Menipu kita, memandang dunia dari sudut kita anggap ialah sumber kebahagiaan, ialah sumber yang akan berikan ketenangan, ialah yang menyebabkan kita kekal selama-lamanya. Itu adalah talbisu iblis yang menggoda kita, yang menggelincirkan kita daripada landasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara batil juga dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ni, di mana ia boleh datang dalam pelbagai rupa, antaranya maksiat yang berleluasa, peniaga yang menipu, orang zalim yang melampau, dan begitu juga orang yang punya kedudukan dan juga pangkat tetapi merompak harta-harta orang awam. Ini dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd. Bila ada masa nanti boleh kita buka tengok satu-satu terjemahannya, kita akan mendapati poin-poin yang saya sebutkan tadi. Seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan juga tentang hati ini. Bagaimana untuk kita membersihkan hati? Allah Ta'ala menyebutkan bila kita mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Bukan sekadar hati orang yang beriman, mungkin juga hati orang-orang yang kafir apabila mendengar ayat-ayat Allah, mereka akan tersentuh mendengar Al-Quran, lalu mereka kembali kepada fitrah, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-28 Allah Ta'ala menjelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah ini tenang tenteramlah hati manusia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita berbicara tentang Al-Quran, kita berada pada bulan Ramadan. Jadi ambillah peluang untuk kita mendekati Al-Quran. Semoga dengan kita mendekati Al-Quran, hati-hati kita akan menjadi tenang. Selain daripada itu, Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang kepentingan mengambil berat tentang bahasa Arab ini, sebab bahasa Arab merupakan bahasa di mana turunnya Al-Quran. Nak memahami Al-Quran, fahamlah bahasa Arab. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-37, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kepentingan bahasa Arab. Seterusnya surah Ibrahim ayat 100 hingga 52, di mana surah Ibrahim ini dinamakan bersempena memperingati bapa kepada segala Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah ini dimulai dengan sebutan tentang Al-Quran, dan di akhirnya juga disebutkan juga tentang Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Itu ayat yang pertama. Ayat yang di penghujungnya, hadza balaghun lin-nasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi bermula dengan Al-Quran, di penghujungnya juga disebutkan tentang Al-Quran. Jika surah Ar-Ra'd tadi berbicara tentang kenyataan bahawa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, jadi surah Ibrahim menjelaskan bahawa hikmah diturunkan bahasa Arab ini, iaitu litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Tuan boleh tengok ayat pertama surah Ibrahim, iaitu untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, minadh-dhulumati ilan nur. Dan dalam surah Ibrahim juga banyak doa-doa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian, doa-doa yang memberikan kepentingan tentang menjaga iman dan juga salat. Antaranya Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Okey, menceritakan tentang jauhkanlah aku dan juga anak-anakku daripada menyembah berhala. Ini berkaitan dengan iman, soal akidah. Begitu juga Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas. Juga berbicara tentang kepentingan salat. Dan pada ayat yang ke-38 juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ard wala fis sama'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Allah, Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan, dan tidak sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
Jadi tuan-tuan, ini gambaran secara ringkas tentang ketiga-tiga surah yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu surah Yusuf, surah Ar-Ra'd dan juga surah Ibrahim. Moga-moga dengan tadabbur kita pada juzuk ke-13 ini akan merungkaikan beberapa perkara yang penting yang berkaitan dengan iman dan juga sabar. Moga-moga Ramadan kita dilalui dengan penuh iman dan sabar, dan akhirnya kita akan mencapai apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, ingat tadabbur, ingat Tadabbur Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.